Dan saudara, pastinya Hari Kebangsaan 2015 yang bakal disambut Isnin ini merupakan medan untuk menyatakan rasa cinta yang teguh kepada negara. Dengan bersama-sama secara sehati sejiwa kita meraihkannya. Namun pada masa sama, keamanan negara perlu dipertahan dan dikekalkan demi masa depan bangsa dan generasi yang akan datang. Dan itu yang akan kami bincangkan pada slot kali ini. Bersama kita di studio pada ketika ini, Profesor Dr. Zahid Ahmad yang merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih Prof kerana sudi untuk bersama kami untuk membicarakan mengenai fokus kita pada hari ini. Dan Prof, mungkin sebelum kita memulakan perbincangan kita ini, dan kepada saudara, kita bakal menyambut Hari Kebangsaan lusa. Selain aspek menghayati sejarah negara, kita juga perlu menghargai keamanan negara. Prof, apakah elemen yang penting untuk kita terapkan terutama kepada generasi muda agar jitu mempertahan keamanan negara? Terima kasih. Pada hemat saya, apa yang perlu kita tekankan ialah pemahaman tentang erti kemerdekaan. So inilah perkara pada saya yang perlu kita tekankan supaya semua kalangan rakyat Malaysia ini berkongsi erti kemerdekaan yang sama. So ini saya tekankan sebab disebut tentang generasi muda tadi. Generasi ini dia bertukar ganti. Mungkin satu generasi yang lepas memahami erti kemerdekaan mereka tidak ada lagi. Yang digantikan oleh satu generasi baru yang mungkin memerlukan pendarahan yang baru tentang erti kemerdekaan itu. Jadi pada hemat saya, pendidikan tentang erti kemerdekaan itu perlu sentiasa menjadi agenda utama kita, ya. Dalam pendidikan dan juga dalam kempen-kempen yang kita laksanakan, dan juga melalui media massa untuk menjadi saluran, ya, mendidik publik, mendidik orang ramai. Okay. Dan itu dia antara pendidikan antara perkara penting memberi dan sudah pasti mereka ini merupakan pewaris kepada kepimpinan negara, Prof. Dan kita semua maklum, Prof, bahawasanya ada perhimpunan lain yang turut dianjurkan di mana kalau kita lihat seolah-olah mahu mengganggu gugat keadaan. Apa saranan? Ini yang saya katakan kefahaman tadi ni. Apabila sampai satu ketika di mana adanya apa yang kita katakan perbezaan pendapat atau perbezaan pandangan tentang kemerdekaan, ini yang jadi sebab kita nak mengatakan satu pihak tidak mereka nak sambut tapi dengan caranya yang sebegitu rupa. Jadi ini yang saya katakan pendidikan kemerdekaan ini perlu sentiasa digarap supaya rakyat negara ini dapat berkongsi erti kemerdekaan yang sama. Sebab saya katakan begitu, ya. Bila kita sebut kemerdekaan, dia ada konsep di situ, ya. Apakah yang merdeka sebenarnya? Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan tentang kemerdekaan ini, ya, ada 3 perkara yang utama yang disebut. Nombor 1, merdeka itu jiwa yang merdeka. Yang kedua, pemikiran yang merdeka. Yang ketiga, perbuatan juga kena merdeka. Jadi apa yang kita lihat dilakukan oleh rakyat Malaysia ketika menyambut kemerdekaan itu adalah menzahirkan simbol-simbol kemerdekaan. Sebab kemerdekaan itu dikaitkan dengan kebebasan. Bila kita mengaitkan simbol kemerdekaan, simbol-simbol kemerdekaan, disitulah duduknya keperluan untuk kita menanamkan erti sebenar. Apakah dalam konteks masyarakat kita, apa yang kita maksudkan kemerdekaan? Sebab saya kata begitu. Dalam istilah kemerdekaan dan kebebasan ini ada ideologi dia. Okey. Bagi satu masyarakat misalnya yang menzahirkan simbol-simbol kemerdekaan itu dengan melakukan segala macam perkara, termasuk misalnya berjalan tidak berpakaian di depan khayat, itu juga disimbolkan sebagai simbol kebebasan. Sistem nilai seperti itu mungkin tak sesuai di tempat, memang tidak sesuai di tempat kita. Jadi ini saya bimbang akan datang sekiranya pendidikan sistem nilai ini tidak diterapkan, akan ada nanti generasi yang membeli ataupun menerima konsep-konsep seperti itu daripada luar, yang dia pun tidak tahu sebenarnya yang dilakukan itu sebagai kononnya untuk menzahirkan
kebebasan. Ini yang apa namanya, sebab bila disebut generasi muda ni dia akan tua nanti kemudian. Ya, benar. Akan diganti oleh generasi muda yang baru. Ya. Jadi sebab itulah pemahaman dan pendidikan tentang hal ini mesti sentiasa berlaku dan mesti ada agenda dia. Kita nak mengelakkan daripada kebimbangan seperti yang dikatakan oleh Prof tadi berlaku di dalam negara kita. Dan kita masih lagi berkata mengenai golongan muda, pewaris kepada kepimpinan negara. Dan daripada kepakaran Prof sendiri dalam bidang ekologi manusia ini, bagaimana Prof melihat golongan muda ini terlalu mudah untuk dipengaruhi, untuk terlibat dalam perkara-perkara sebegini? So hari ini ini semua orang tahu ni. Apakah perkara yang boleh mempengaruhi manusia dalam mengambil sesuatu sikap? Kalau dulu mungkin saluran maklumatnya terhad. Di sekolah dapat pendidikan daripada guru, kalau melalui media pun arus perdana, tapi hari ini dia banyak cabang-cabang. Banyak unsur-unsur dan elemen yang datang dan merupakan maklumat yang sampai kepada semua orang. Sampai semua orang. Kita tahu bahawa maklumat-maklumat ini nanti ada ketikanya dia boleh mempengaruhi sikap dan pendirian sesuatu orang itu berdasarkan maklumat itu. Sebab itulah cabaran sekarang tak sama macam dulu. Artinya pengukuhan dari segi pendidikan tentang kemerdekaan itu mesti diperkukuhkan lagi. Sebab dia perlu berdepan dengan macam-macam cabaran yang baru. Kalau dulu pengaruh itu mungkin tak banyak mana, tapi sekarang ini pengaruh itu sudah bertambah lagi. Apatah lagi dengan kewujudan media massa dan sebagainya. Jadi kita berdepan dengan satu cabaran yang baru dari segi menanam kepahaman tentang kemerdekaan dan juga menzahirkan dalam bentuk simbol-simbol tentang kemerdekaan itu. Kita tak tahu lagi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, bagaimana rakyat Malaysia menzahirkan kemerdekaan negara ini. So sebab itulah sangat pemikiran ini perlu digarap dan dia harus dipimpin oleh ilmu yang benar dari segi ini. Baik Prof, kalau kita dapat lihat serangan daripada media baharu ini, kita lihat kita ada Facebook, kita ada bermacam-macam lagi media sosial yang baru ini merupakan antara cabaran utama dalam mendidik masyarakat kita ini pada ketika ini. Dan kalau Prof sendiri melihat, adakah anak muda pada ketika ini, generasi muda pada masa kini sedar akan tanggungjawab mereka untuk terus mempertahankan negara? Ini isunya. Sedar atau tak sedar? Sedar atau tak sedar itu kita dapat ukur daripada apa yang dizahirkan oleh mereka, oleh mereka ini dalam bentuk memperlihatkan bagaimana mereka menyambut kemerdekaan. Dulu kalau sudah ingat, ada orang yang buat baju daripada bendera Malaysia. Itu cara dia menzahirkan. Buat baju. Ada orang pasang bendera di boot kereta dia dan sebagainya. Cara dia menzahirkan kemerdekaan. Tetapi itu hanya simbol pada saya. Yang di dalamnya apa yang dia faham sebenarnya. Itu yang lebih mustahak daripada apa yang ditunjukkan daripada segi simbol itu. Kita memanglah dapat melihat simbol-simbol itu kalau di bus stop di mana dia dibuat macam-macam bentuk itu untuk menzahirkan kecintaan kepada negara itu bagus, tetapi yang lebih mustahak pada saya ialah intipatinya, kandungannya. Apakah yang ada dalam sarang pemikiran mereka itu tentang merdeka? Yang dikatakan jiwa merdeka itu apakah jiwa merdeka? Yang dikatakan pemikiran yang merdeka itu bagaimana bentuk pemikiran yang merdeka itu? Dan juga seterusnya perbuatan. Baik Prof, dan yang pasti saudara, semua itu perlu dicorak dari kecil. Dan kita harus mendidik generasi muda ini daripada kecil. Dan bagaimana Prof sendiri melihat sekiranya media sosial ini kita gunakan ataupun kita memberi didikan melalui media sosial ini kepada masyarakat? Sepatut dan seharusnya kita, ini teknologi, tidak ada salah teknologi. Kita kadang-kadang orang banyak melihat seolah-olah kita menyalahkan teknologi. Teknologi ini adalah suatu hasilan daripada kreativiti manusia. Manusia ini dia tak berhenti kreativiti, dia akan menghasilkan. Hari ini kita berdepan dengan media sosial macam ini, kita tak tahu lagi 100 tahun akan datang bagaimana bentuk cabarannya. So oleh yang demikian itu, apa yang perlu ada pada kita ialah persediaan atau kesediaan kita untuk berdepan dengan perubahan ini. Itu yang dipanggil, kalau dalam ini kita panggil menguruskan perubahan ini.
alam yang berubah ini perlu diuruskan. Dia tidak boleh ditahan. Sama seperti kita nak tahan air sungai daripada mengalir, tak mungkin boleh menahan air sungai daripada mengalir. Tetapi yang boleh kita bentuk ialah ke manakah arah tuju dan aliran air itu nanti. So ini yang saya maksudkan sebagai menguruskan perubahan-perubahan yang berlaku tadi ini. Dan kita mesti sentiasa peka dan sentiasa bersedia. Dan lebih baik lagi menguasainya supaya kita dapat menentukan hala tujunya. Baik Prof, itu dia antara analogi yang diberikan Prof begitu mudah sekali dengan air sungai tidak boleh ditahan. Sebaliknya kita harus membawa ataupun kita mencorakkan. Begitulah antara yang harus kita lakukan kepada masyarakat kita pada masa kini. Dan Prof, mungkin kita boleh bercakap sedikit mengenai tema Hari Kebangsaan kita pada kali ini, Sehati Sejiwa, di mana mampu menerbitkan rasa penyatuan walaupun kita hidup dalam suasana yang berbilang kaum, berbeza agama, berlatar belakang yang berbeza. Prof? Awal tadi saya sebutkan tadi, kita perlu berkongsi erti kemerdekaan yang sama. Jadi you sebut sehati sejiwa itu artinya benda yang sama yang kita faham dan menzahirkan dalam bentuk yang sama, walaupun dalam dia punya bentuknya itu mungkin berbeza, tapi hasratnya, tujuannya sama juga. Menzahirkan keseronokan kita kerana menyambut ataupun merayakan kemerdekaan itu, pada waktu yang sama juga memperlihatkan apakah sistem nilai kita yang kita nak tunjukkan kepada orang bahawa ini adalah masyarakat kita. Bukan? Dia tak sama dengan masyarakat yang di luar yang lain ya. Itu sebenarnya kekuatan yang ada pada Malaysia. Dan Prof, mungkin ada sesuatu yang ingin Prof katakan kepada masyarakat di luar sana, khususnya kepada anak muda, erti kemerdekaan. Apa yang saya sebagai orang guru lah, saya anggap saya sebagai guru di universiti. Kita perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kita perlu sentiasa berupaya untuk menguasai keadaan. Jangan keadaan menguasai kita. Apa yang banyak berlaku hari ini, keadaan menguasai kita. Jadi tindak tanduk kita itu ditentukan oleh keadaan. Sedangkan kitalah sepatutnya yang mencorakkan apakah yang sepatutnya wujud dalam masyarakat kita. So kita mesti menguasai, bukan kita dikuasai. Itu saya punya. Bukan kita dikuasai. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Zahid Ahmad yang merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM untuk membicarakan mengenai topik kita pada hari ini, erti Hari Kebangsaan dan juga Hari Kemerdekaan yang bakal kita sambut pada hari Isnin ini.